Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih punya ruang, punya masa. Semalam aku sibuk, sangat-sangat sibuk. Jadi hari ini aku luangkan masa. Ada beberapa isu sebenarnya yang aku rasa aku perlu sampaikan dan aku perlu bagi tahu pada masyarakat. Dan bagi siapa yang dengar, dengarlah. Dan kalau tak nak dengar pun, it's okay je sebenarnya. Sebab dalam hidup sebenarnya, oleh kerana bagi aku hidup adalah saling nasihat menasihati. Islam dan agama itu sendiri saling nasihat menasihati, sampai dan menyampaikan. Jadi aku sampaikan. Kalau ada hidayah, mungkin kalian sempat untuk dengar. Jika tak ada hidayah, hidayah bukan milik manusia. Okey, baiklah. Ada beberapa isu sebenarnya di dalam masyarakat, yakni berkait dengan isu penjualan bayi di pusat-pusat tertentu. Yang terbaru ni kita dengar perkara itu turut dilakukan oleh si yang dipanggil Banon. Itu kata orang, benar atau tidak, wallahu alam. Tapi aku rasa pihak berkuasa pasti lebih pakar dan lebih tahu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah, adakah perkara itu berlaku, yakni penjualan bayi itu, dan sukarkah perkara itu mahu kita telusuri? Sukarkah? Jika perkara itu mahu disiasat dan untuk dicari kebenarannya, adakah sukar? Sebenarnya tidak. Bagi aku tidak. Perkara itu mudah. Kerana jika hendak 1000 daya, jika tak hendak 1000 dalih. Baiklah, aku singkatkan, sebab aku tak nak ambil masa panjang. Banyak urusan yang aku perlu selesaikan. Begini, aku bercakap dari hal pengalaman aku, dan kita fikirkan sama-sama. Aku rasa kejadian ini boleh dan ada miripnya dengan sangkaan masyarakat dan laporan yang dibuat di atas rumah asuhan bonda Bainon. Aku rasa, aku tidak tuduh, tapi aku rasa ada kaitannya dan ada persamaannya. Begini, pada satu masa dulu, masa aku masih aktif sebagai wartawan. Sekarang ini bukan aku tak aktif, aku terlalu sibuk. Tapi kalau aku nak aktif, bila-bila aja. Masa itu aku ditugaskan untuk pergi ke satu pusat, di satu taman yang terletak di Gombak, di Greenwood. Lebih kurang macam itulah. Kerana ada satu rumah asuhan yang seakan boleh dikatakan sama dengan konsep yang dibuat oleh Bainon. Lebih kurang. Jadi aku pun pergi. Ialah sebab arahan tugas, aku kenalah pergi untuk buat liputan, untuk ambil gambar, dan untuk soal jawab dan tanya apa yang berlaku sebenarnya di tempat rumah asuhan tu. Jadi rumah asuhan tu, seingat aku, dia ditubuhkan atas nama rumah
kebajikan, rumah asuhan untuk ibu-ibu yang apa? Di rumah tu ada ramai, sebenarnya ada ramai perempuan belia, perempuan muda umur belasan tahun, dan ada juga yang lebih dari itu, di mana perempuan yang ada di situ adalah orang-orang yang dianiaya, termasuk mereka yang diperkosa, termasuk mereka yang ditipu, dipedaya oleh pacar masing-masing. Dan kemudian apabila perutnya berisi, lelaki berkenaan tidak mahu bertanggungjawab. Ada juga yang ditinggalkan suami dalam keadaan hamil. Jadi rumah asuhan tersebut, camkan baik-baik, rumah asuhan tersebut akan ambil orang-orang berkenaan. Yakni perempuan berkenaan ada yang dihantar oleh keluarga, kerana keluarga tak boleh terima yang anaknya mengandung, tak boleh terima. Jadi untuk mengelakkan malu, jadi dihantar ke rumah panti, ke rumah asuhan. Jadi ada berbagai-bagai type sebenarnya perempuan yang ada di situ. Tapi apa yang aku teruja sebenarnya, yang buat aku rasa perkara itu tak wajar, perkara itu tidak wajar berlaku pada ibu-ibu berkenaan. Apa yang tak wajar? Ini salah seorang. Kita ambil seorang. Bila aku tanyakan usia kandungannya, kita tak ceritakan macam mana keadaan itu berlaku. Cuma aku tanyakan berapa usia kandungannya. Katanya dia hampir melahirkan. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi dia akan melahirkan. Kemudian aku tengok dia menangis. Jadi aku tanyakan, kenapa menangis? Atau ada perkara yang dia hendak sampaikan untuk kita kongsikan. Kemudian katanya, bila anaknya lahir nanti, dia hanya sempat untuk melihat anaknya selepas anaknya dilahirkan. Dan kemudian anaknya, bayi yang baru lahir itu, akan diserahkan kepada keluarga angkat yang baru, yang mana identiti keluarga itu dia tidak dibenarkan untuk tahu. Bahkan nama anak itu sendiri pun dia tidak dibenarkan untuk tahu. Bermakna dia hanya sempat menyusukan anaknya selepas kelahiran untuk 1 hari, dan selepas itu dia tak akan berpeluang untuk temui anaknya lagi. Ialah ibu mana yang tak terharu apabila anak yang dikandungnya terpaksa dilepaskan kepada orang lain sebagai anak angkat tanpa mengetahui siapa orang itu, siapa pasangan itu, siapa nama anaknya, bagaimana dia dapat temui anaknya semula nanti, dan bagaimana anaknya akan tahu ibu kandungnya. Bagaimana jika perkara itu berlaku? Dan semua ibu-ibu yang mengandung di situ lalui perkara yang sama di situ. Bahkan ada di antara mereka baru seminggu melahirkan anak, namun anaknya sudah diambil oleh pasangan yang lain untuk dijadikan anak angkat.
dan dia masih di situ sebelum meninggalkan tempat tersebut. Dia masih di situ untuk 1 atau 2 minggu sementara berpantang. Bayangkan, apa yang aku difahamkan adalah kos sepanjang dia mengandung, sepanjang wanita yang ada di situ hamil, kosnya sama ada kos makan dan kos perubatan perlu ditanggung oleh keluarga perempuan berkenaan ataupun orang yang berhasrat untuk mengambil anak angkat di pusat panti berkenaan. Jadi orang tersebut perlu bayar segala kos makan, segala kos upah, sehinggalah melahirkan. Dan selepas itu, apabila anak itu dilahirkan, suatu mereka mahu mengambil anak itu, pembayaran juga akan dibuat, kerana semua pembayaran akan dikira, segala kos akan dikira, termasuk urusan pendaftaran bayi yang masih kecil, segalanya akan dikira. Dan ibu angkat yang baru berkenaan akan menjelaskan semua kos-kos tersebut. Baiklah. Jadi di sini aku tanyakan, selalunya orang yang buat perniagaan berkenaan bertitelkan ustazah dan ustaz. Aku tak kata semua ustazah atau ustaz. Itu pengalaman aku sendiri. Orang berkenaan bertitel ustazah dan suaminya seorang ustaz duduk di sebuah taman, dan taman itu dibuat rumah panti asuhan untuk ibu-ibu yang mengandung yang tidak diterima oleh keluarga, sama ada diperkosa atau terpedaya, akan diasuhnya. Dan semua kos itu perlu ditanggung oleh keluarga wanita berkenaan atau oleh orang yang mahu memiliki anak berkenaan sebagai anak angkat. Apa yang paling zalim adalah sebaik sahaja ibu itu melahirkan anak, dia hanya sempat untuk melihat anaknya dalam masa yang sangat singkat sebelum berpisah selama-lamanya. Dan identiti keluarganya yang baru akan dirahsiakan, hanya diketahui oleh rumah panti berkenaan. Dan kos itu perlu dibayar. Jadi aku tanyakan, adakah itu tidak menjadi satu kesalahan memisahkan anak yang baru lahir pada seorang ibu? Jika kamu nak serahkan anak berkenaan sebagai anak angkat pada satu keluarga yang lain, kenapa mesti dirahsiakan? Apalah salahnya? Kamu boleh besarkan dia sebagai anak angkat, boleh, kamu boleh serahkan dia sebagai anak angkat, tapi tak perlu kamu rahsiakan identiti ibu kandungnya yang sebenar. Tak perlu. Apalah salahnya? Kenapa mesti kamu hilangkan langsung, kamu padamkan, kamu delete-kan identiti anak berkenaan? Kenapa? Kenapa kamu pisahkan anak berkenaan dari seorang ibu? Kenapa? Aku memang sebenarnya tak setuju dengan rumah panti berkenaan. Dan memang aku bangkitkan isu tu. Tetapi oleh kerana masyarakat kita, bangsa Melayu khususnya, aku tak peduli bangsa yang lain, aku bercakap bangsa Melayu khususnya, bukanlah bangsa yang prihatin sangat. Bukan. Kerana bangsa kita ini adalah bangsa yang
Jiran sebelah rumah pun dia tak kenal. Jiran pun dia tak kenal. Bahkan bangsa Melayu ni dah duduk di satu tempat bertahun-tahun. Kebetulan kita tanya jalan-jalan berkenaan atau lokasi-lokasi tertentu yang kita mau pergi, apa katanya? Dia pun tak berapa tahulah. Dia pun tak pastilah. Bayangkan sikap tak ambil tahu orang-orang Melayu pada keadaan sekeliling, pada masyarakat dan pada jiran-jiran. Kerana apa? Orang Melayu memikirkan dia surga, surga dia surga. Itulah puncanya sebenarnya masyarakat ini jadi terlungkup. Bagi aku terlungkup. Dan perkara yang sama ini aku rasa metod ini juga berlaku di rumah panti asuhan yang mengasuh bela. Jadi aku harap pihak berkuasa jalankan siasatan dengan lebih terperinci, sebab aku tengok di dalam YouTube, apa katanya? Sebarang file-file di rumah panti berkenaan dilarang dibuka, dilarang, dan beliau akan saman orang yang buka file berkenaan. Dia akan buka. Kerana perkara itu dilarang. Beginilah. Aku bukan peguam. Bukan. Tapi sayangnya aku lebih bijak dari peguam. Lebih bijak. Kerana aku ada jiwa dan suara kalbu yang paling mendasar. Begini. Jika alasan file-file ada di dalam rumah panti berkenaan tidak boleh disebarkan di khalayak, tidak boleh dibuat aduan, kalau macam tu mudahlah penjenayah. Mudah. Kerana katanya, dah kenapa buka file yang dah tentu ada kesalahan tu? Bukankah dilarang untuk disebarkan kepada umum? Dilarang untuk dibuat polis report, dilarang untuk membuat aduan, kerana itu adalah file sulit rumah panti ini. Wah, jika begitulah caranya, mudahlah masyarakat kita buat jenayah. Mudah. Sebab apa? Semua rahsia-rahsia itu sulit, tak boleh dihebahkan. Jika sulit dan tak boleh dihebahkan, bagaimana kebenaran itu boleh disingkap? Bagaimana? Begitu mudahkah sebenarnya merahsiakan satu jenayah? Begitu mudahkah? Di mana peri kemanusiaan kamu pada ibu yang melahirkan? Di mana? Tidakkah kamu rasa kamu ni manusia? Tidakkah kamu berjiwa manusia? Jadi aku harap, oleh kerana apabila aku baca tajuknya, isu memperdagangkan bayi di rumah panti berkenaan yang terbaru, aku rasa perkara itu ada miripnya, ada persamaannya, dan metode operandi itu adalah sama. Mencari makan dengan menjual bayi tersebut pada keluarga angkat yang baru, dan segala kos perlu dibayar kepada penjaganya yang memiliki rumah kebajikan tersebut, termasuklah kos upah, segala kos. Bukankah itu zalim? Tidakkah itu zalim? Sekalipun kamu gunakan title sebagai ustaz atau ustazah, aku tak tahulah sama ada rumah kebajikan tu masih dibuka atau tidak. Aku tak tahu.
Cuma aku terkesan apabila aku baca tajuknya, memperdagangkan bayi. Jadi aku rasa apa yang aku cakapkan tadi boleh diambil sebagai contoh. Boleh diambil sebagai contoh, dan aku tidak nafikan perkara-perkara begitu mungkin berlaku. Mungkin. Bahkan perkataan mungkin juga tak perlu sebenarnya. Bagi aku, memang berlaku. Untuk aku sebenarnya tak perlu untuk jadi orang-orang berkuasa, untuk jadi siapa-siapalah yang berpangkat atau berkedudukan. Seorang wartawan juga sebenarnya adalah penyiasat yang bagus sebenarnya, kerana di dalam diri seorang wartawan sentiasa ada apa, kenapa, di mana, bila, bagaimana, sentiasa. Dan seorang penyiasat sebenarnya seharusnya memiliki kemahiran seorang wartawan, mesti. Jadi sebenarnya untuk mencari bukti tidaklah sukar. Tidaklah sukar, tak kira siapapun dia, apapun dia, dari gunung mana, dari bukit mana, dari busut mana, dari tanah datar, atau dari paya. Tidak sukar untuk mencari bukti, kecuali ada politik di dalam menghukum, menjatuhkan hukum dan mencari kebenaran. Beginilah bagi aku mudah. Bagi aku mudah. Kata orang, ini kata orang, solat sunat itu, solat sunat yang kita kerjakan adalah untuk menutup kecacatan yang ada di dalam solat fardu. Tapi bagaimana jika solat sunat itu lebih buruk dari solat fardu? Bagaimana untuk menutup kecacatan pada solat fardu jika solat sunat itu jauh lebih buruk dari solat fardu? Jadi, siapapun kamu, apapun kamu, sama ada kamu ustaz atau ustazah, apapun kamu, sama ada kamu berpegang pada jalan-jalan orang berilmu atau beragama, bagi aku mudah. Jika ada yang bertanya pada aku, kenapa mesti seseorang itu mempelajari jalan mengenal diri? Jawapan aku mudah. Siapa yang kata? Ini jawapan aku. Kalau ada orang tanyakan, kenapa mesti kenal diri? Jawapan aku, jika kamu tak kenal diri, kamu rasa itu tak perlu, maka tak perlulah kenal diri. Kamu kenallah lembu, kambing, kerbau, kalau tak nak kenal diri. Apa yang susah? Itu je. Dah tak nak kenal diri, lagi baik kamu kenal lembu, kambing, ayam, itik. Dah tak nak kenal diri. Kalau tak nak kenal diri, menjauhi ilmu-ilmu rohani, come on, jangan cakap apa-apa. Itu je. Bercakaplah dengan ahli kamu. Tak perlu untuk hasut orang lain. Tak perlu untuk hasut pencinta-pencinta jalan kerohanian untuk kamu tarik masuk di dalam lubang biawak yang kamu bawa. Tak perlu. Dan kalau ada yang tanyakan, kenapa mesti di dalam bersuluk itu kita berkelambu, duduk di dalam kelambu?
Jawapan aku mudah. Nama pun berkhalwat. Bila berkhalwat, mestilah dalam kelambu. Masakah nak berkhalwat luar kelambu? Jika kamu nak berkhalwat luar kelambu,